وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada hari ini Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk meneruskan minggu keempat kuliah pada hari ini. Dan tahniah kepada anda semua kerana hadir untuk bersama-sama dengan kuliah walaupun secara online. Jadi Ustaz mengharapkan kamu semua bersemangat. Kalau bersemangat, tolong tekan 888. 3 kali 8. Alright, Cik Wan, Syazwan, Syafika, Muhammad Firdaus, Fatini, orang lain mana? Azim, Kori, banyaklah Alright, Fariza, semuanya bersemangat pada pagi ini untuk kita meneruskan kuliah kita pada hari ini. Right, boleh kita sebut Islam, pengajian Islam tak lari daripada topik yang sama daripada kita belajar di peringkat sekolah, tadika mungkin sekolah rendah, masuk ke alam sekolah menengah, masuk ke peringkat university level. Pada hari ini kamu dah belajar ke degree level. Right. Jadi sebut Islam dia ada akan 3 benda besar yang fundamental, iaitu dipanggil akidah, syariah dan juga akhlak. Kalau dalam bab akidah mungkin kita boleh dah masuk perbincangan sebelum ini pada minggu yang kedua, kita menceritakan tentang akidah ni termasuk dalam bab ketuhanan, bab perkara sam'iyat, bab perkara uluhiyat, bab yang melibatkan perkara-perkara yang keimanan sifatnya, yang keyakinan sifatnya, yang kita dengar sifatnya. Tapi kita kena percaya dan terungkai dalam konsep rukun iman. Dan kita masuk pula dalam bab syariat. Dalam bab syariat ni dia ada banyak pula perbahasan yang begitu luas. Ada yang melibatkan fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh jinayat, fiqh munakahat, fiqh macam-macam fiqh lagi lah, fiqh dakwah, fiqh daulah. Mana perbahasan-perbahasan dengan syariat yang konsepnya sebagai undang-undang. Konsepnya sebagai undang-undang. Dan pada hari ini kita nak tengok bahagian yang ketiga dipanggil, iaitu dalam bab akhlak. Dalam bab akhlak ini, yang mana boleh sebut akhlak, benda yang tertanam dan sebati dalam diri kita, umat Islam. Maknanya benda yang telah tertanam spontaneous, keluar secara spontan saja keluar, tak direkayasa. Itu akhlak lah. Maknanya kalau kau tengok konsep akhlak ni dalam hadis Jibril yang panjang kita dah sebut pada sebelum ini, apa dia ihbirni anil ihsan. Ceritakan aku tentang ihsan ni. Ihsan ni apa benda? Antak budallah ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa innallaha yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Kita ni sembah, beribadat pada Allah, kita bekerja, kita berbelajar sekarang ni, kita berjalan mentadabbur, kita buat bisnes, kita mentakbir, apa saja. Kita ni, kita nampak Allah Ta'ala, kita menyaksikan Allah Ta'ala. Itu yang paling tinggi kita sebut, maknanya kesaksian, syahadah, kita syahadah. Maknanya kita menyaksikan, kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak, fa'illam takum tarak, fa'innallaha yarak. Walaupun kau tak nampak Allah, tetapi yang pastinya Allah Ta'ala akan nampak kita. Ini topik kita dah tunjuk pada hari ini, iaitu akhlak Islamiah. Bila sebut akhlak, berakhlak kita kepada Allah, berakhlak sesama manusia dan berakhlak dengan alam. Ni akhlak ni luas, dan akhlak ni dikaitkan dengan masalah hati, masalah jiwa. Ini persoalan yang kita cuba akan tengok pada hari ini. Alright. Kalau kita tengok akhlak, sebenarnya ada pengaruh yang besar ke dalam individu Muslim dan umatnya. Dan manusia membentuk dan mengolah gerak laku perbuatan amalannya mengikut bentuk dan acuan sistem akhlak tersebut. Jadi sebenarnya kita ini bergerak, berfikir, bercakap berdasarkan amalan dan juga perilaku sebenarnya. Kita tengok environment kita, pembacaan kita, kita punya tabiat, kebiasaan, itulah yang membentuk kita punya kehidupan kita. Dan jika setiap individu Muslim berakhlak mulia, maka sudah tentulah masyarakat dipenuhkan dengan sifat keadilan, keamanan, kesejahteraan dan selamat daripada huru-hara, perpecahan dan sebagainya. Mana kalau kita semua ni berakhlak dengan akhlak yang terbaik,
Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata, sungguh aku ini diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita ni semua berakhlak dengan baik, kita tak akan dengki dengan orang, kita tak akan merompak hak orang, kita tak akan melakukan kerosakan, kita akan selamat, kita akan hidup dalam keadaan bersatu padu. Sebab apa? Akhlaknya baik, tak ada dengki dengan orang, sentiasa hidup dalam keadaan harmoni. Dan akhlak mulia merupakan tunggak kekuatan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, setiap individu wajib berjuang menegakkan akhlak yang mulia dan berusaha mencegah, memerangi apa saja yang merosakkan akhlak dalam masyarakat. Rasuah, penindasan, kezaliman, penipuan, kedengkian mestilah dipenteras, mestilah dididik, mestilah diatur dengan cara terbaik agar kita menjadi masyarakat yang terbaik akhlaknya. Dan jika perkara ini diabaikan, sudah tentu seseorang itu akan rugi dan mendapat kehinaan. Kalau dia merompak, kalau dia mencuri, kalau dia merasuah, kan dah dapat malu contohnya. Sama ada kehinaan pada masyarakat, negara maupun dunia dan akhirat. Kalau tak bertobat, ini perlunya kepada kita membentuk akhlak yang terbaik. Okey. Maka dalam konteks kemajuan dan pembinaan tamadun Islam, dalam konteks pembinaan manusia, seseorang individu sangat diutamakan supaya mengiltizamkan diri terlebih dahulu dengan budi pekerti yang luhur. Maknanya kita nak kalau boleh setiap orang ada akhlak yang luhur, yang terbaik. Kemudian merealisasikan pula kepada orang lain supaya mampu membentuk generasi akan datang sebagai asas kekuatan umat sejagat. Jadi kita nak realisasikan budi pekerti ini supaya dapat membentuk umat yang terbaik. You are the best. Dan budi pekerti yang luhur ini salah satu sifat dimiliki oleh Nabi dan menjadi amalan harian baginya kerana akhlak termasuk setengah daripada iman. Jadi akhlak ni KPI untuk nak tengok sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Dan pembangunan negara tidak bermakna sekiranya insan itu runtuh akhlaknya. Kalau hebat macam mana pun kita rancang dalam pembangunan negara kita, tapi masyarakatnya menipu, masyarakatnya tak berdisiplin, masyarakat dalam keadaan penting diri sendiri, maka runtuhlah negara kita disebabkan rosaknya akhlak daripada penganutnya, rakyatnya. Maka sebab itulah kita kata manusia yang sempurna atau kita boleh panggil insan kamil, iaitulah manusia yang ada ilmu dan ada akhlak yang mulia. Akhlak ni acuan ni mana? Acuan daripada Islam, bukan akhlak daripada acuan barat ataupun acuan setempat yang orang panggil etika lah, apa istilah macam itulah. Maka seorang yang jahil tetapi berakhlak lebih baik daripada seorang yang berilmu tidak berakhlak. Maksudnya kat sini, berapa banyak orang yang pandai di degree, master, PhD, postdoktor sebagainya, tapi dia menipu, merasuah, dia tahu cara nak ambil duit dalam bank 1 sen, 2 sen, 3 sen, orang tak perasan. Dia buat ilmu banyak tapi tak ada akhlak. Contoh. Maka lebih jahat lagi lah kalau dia buat macam tu. Maknanya sebab tu kita tengok orang tu bukan tak ada pendidikan, orang tu bukan tak ada kesedaran, tapi akhlak tidak menjadi sebati dalam diri dia, menyebabkan ditimpa kehinaan. Contoh. Oleh sebab itu, mendidik anak-anak dengan pelajaran tinggi tanpa mendidik akhlak mereka, bererti kita mendidik para penjenayah profesional yang mampu menjual negara, bangsa dan agama. Kita ajar anak kita, engkau mesti dapat A, 10A SPM, engkau mesti dapat first class degree, engkau mesti buat video, anak pun dapat, tapi akhlaknya tak tahu, boleh beli sijil, boleh menipu, macam-macam lah. Jadi rosak agama, bangsa dan negara. Maka akhlak merupakan manifestasi dirangkaikan bersama hati dan budi yang bersifat rohani, dipamerkan melalui gaya dan tindakan. Jadi sebenarnya ia adalah dikaitkan dengan amalan hati. Sebab akhlak dia dikaitkan dengan hati, dikaitkan dengan budi, dikaitkan dengan nafs, jiwa, dikaitkan dengan qalb, hati. Ini kena ada kaitan. Dan dipamerkan melalui tindakan. Maka setelah hati dah masuk sebati,
maka dia akan menjadi perkara yang mampu untuk diimplement secara terbaik. Maka antara itu bina dan membentuk akhlak individu, masyarakat haruslah terlebih dahulu melalui pembentukan bersifat rohani. Jadi kalau kita nak bentuk akhlak kita, nak bentuk akhlak ahli keluarga kita, adik-beradik kita, mak bapak kita adalah mesti dibentuk dari aspek rohaninya, dari aspek dalamannya, dari aspek spiritualnya. Ini kena dibentuk. Dibentuk daripada dalamannya, kecintaannya kepada Tuhan, kepahamannya tentang undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Kenapa kita perlu berakhlak daripada dalaman. Dalaman ni maknanya melibatkan iman. Mesti dibaiki iman tersebut. Okey. Kalau kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan akhlak, yang mana kalau kita tengok pengertian bahasanya, akhlak ni berasal pada khuluq, iaitu tabiat ataupun kelakuan, tingkah laku, perangai, adat, kebiasaan. Boleh juga disebut sebagai agama. Akhlak tu agama. Yang mana perkataan al-khuluq di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 tempat. Antaranya apa? Maksudnya ayat Quran surah Al-Qalaq ayat 4, dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya akhlak al-khuluq. Maknanya sebut sini akhlak Nabi itu adalah yang teramat mulia. Bayangkanlah dengan keadaan Nabi dicaci, dihina, tapi Nabi tak membalasnya. Nabi tak membalasnya, yang personal lah. Kita sebut maknanya betapa akhlak Nabi hebat. Kalau kita orang caci, orang maki, kita tak masalah pun, memang kena maki balik lah. Tetapi itulah yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Bukan sekadar tu, di macam-macam yang dibuat pada Nabi, Nabi lah menunjukkan akhlak tersangat agung. Tersangat. Kalau kita nak tengok Nabi sebagai anak, Nabi sebagai seorang bapa, Nabi seorang suami, Nabi seorang pemimpin masyarakat, Nabi sebagai rakan, Nabi sebagai pimpinan panglima, terus tentera sebagainya. Tapi kita tengok sebi-sebi Nabi sempurna dari segi akhlak. Jadi tak ada yang cacat sendiri. Alright, kalau kita tengok definisi akhlak ini, yang mana akhlak ni kalau kita boleh kata iaitulah perkara yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan suatu perbuatan, contohnya bercakap, contohnya bertindak, berjalan dengan senang dan mudah tanpa perlu dia berfikir. Tanpa dia perlu nak buat kajian ke, tanpa ada orang paksa ke. Macam tu lah kebiasaan dia. Kebiasaan rutin. Ini kebiasaan. Kalau orang tu dah biasa menipu, memang menipu ya. Kalau orang tu dah biasa buat sesuatu perkara secara begitu, maka begitulah dia akan buat. Dia tidak akan melihat kepada nak fikir nanti orang kata apa. Dia tak ada. Dia terus buat spontaneous, keluar tanpa ada kita kata kajian dan sebagainya. Alright. Kalau kita tengok pandangan daripada ulama tentang akhlak ini, antaranya Imam Al-Mududi yang memperlihatkan kepada kita akhlak itu dimiliki seseorang sejak dia dilahirkan. Bila sebut akhlak, maknanya dia adalah lahir-lahir dia dah ada tabiat akhlak itu. Contoh dia buat apa, tabiat apa. Maknanya benda tu dah ada dah. Sebab tu jangan hairan apabila tengok adik-beradik kita, anak kita, kenapa dia ni pelik perangai. Sebenarnya dia lahir dia bersama dengan akhlak. Akhlak siapa dia ambil? Akhlak mak bapak dia. Akhlak yang mana pula ni Ustaz? Akhlak mak bapak masa muda-muda dulu. Kalau nak tengok sifat kita, tengoklah sifat adik-beradik kita, itu sifat kita. Sifat anak kita, sifat kita. Sifat kita sama sifat mak bapak kita kan. Siapa pernah ajar, tak pernah ajar. Tapi dia lain-lain dah ada dah perkara tu. Yang mana akhlak ini terbagi pada dua, ya akhlak yang mulia ataupun akhlak al-mahmudah yang terpuji, dan akhlak yang terkeji ataupun tercela, mazmumah. Jadi akhlak-akhlak ni kita boleh kata apa? Maknanya perilaku, tindakan, tabiat, kebiasaan yang mana boleh jadi kebiasaan tu baik, boleh jadi kebiasaan buruk.
Yang mana boleh jadi akhlak itu baik, boleh jadi akhlak itu buruk. Sabda Nabi Sallam maksudnya yang paling aku kasihi daripada kalangan kamu dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, iaitulah yang paling mulia akhlaknya. Riwayat At-Tirmizi. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi mengatakan orang yang terbaik dan rapat dengan Nabi adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Payah nak terjemah akhlak ni, cakap ni dah Ustaz, memang betul. Cakap memang senang, tapi nak implementation punyalah payah. Punyalah payah. Right. Dan begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Akhlak ni bukan perbuatan yang lahir, yang zahir. Kerana apa? Mungkin seorang itu bersifat pemurah tetapi tidak menderma kerana sebab keuangan dan sebagainya. Dia bukan perkara perbuatan zahir lah, lahir. Sebaliknya mungkin pula seorang bersifat kedekut, menderma untuk dipuja orang. Dia menderma. Jadi dia bukan perbuatan yang zahir, ternampak. Kita tak tahu. Kita kata, oh dia tak menderma. Bukan sebab dia tak menderma, mungkin dia tak ada duit. Kita kata apa dia ni tak menderma. Gaji banyak, dia komitmen tanggungjawab banyak. Contoh kan. Jadi bukan benda yang zahir akhlak ni. Ada orang yang derma tapi nak tunjuk supaya orang kata dia ni pemurah. Kan. Selain itu beliau mengatakan akhlak bukan ilmu atau pengetahuan tentang kebaikan keburukan dan beliau bertegas bahawa akhlak itu adalah tabiat peribadi. Kebiasaan peribadilah. Yang menentukan corak tindak tanduk seorang dalam hidupnya. Maknanya akhlak ini adalah satu tindakan pribadi yang keluar secara spontaneous. Yang menentukan corak seseorang itu rutin. Macam rutin sekarang ni, rutin COVID-19, PKPB, PKP kan. Maka dalam masa 30 hari kalau kita buat benda yang sama, dia akan jadi tabiat pada kita. Contoh kalau anda lepas subuh tidur, amalkan lepas PKP, tidur lepas subuh, sembahyang subuh, pukul 6.30 tidur balik, bangun pukul 8.30, maka itu rutin itu, maka dia akan menjadi tabiat, menjadi akhlak. Jadi akhlak, tabiat itu akan biasa. Maka janganlah buat. Tapi kalau masa PKP ni, lepas subuh je kita mengaji Quran sampai pukul 7, contoh, maka dia jadi rutin, jadi tabiat. Andai kata lepas PKP ni pun kita akan buat je. Dia jadi macam, dia benda yang tak kena lah. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Orang kata macam itulah. Sebab apa? Dah jadi tabiat kebiasaan. Jadi sebenarnya, akhlak ini benda yang dah jadi tabiat, dah jadi rutin, dah jadi spontaneous, keluar tanpa direkayasa. Jadi macam tu juga kalau dia ni akhlaknya, contohnya mesti sembahyang duha setiap hari contohnya. Kan? Jadi benda tu dah berdarah daging, dah prinsip. Dia buat apa lama dah? Dah 10 tahun lepas. Maka dia kalau dia tak sembahyang duha, dia rasa lain. Maka dia buat tu kerana Allah. Dia memang buat kerana cinta pada Allah, sayang pada Allah. Maka dia telah menjadi akhlak dalam diri dia. Contoh kalau orang tu membaca satu hari satu juzuk Quran, dia dah amal dah 10 tahun lepas contohnya. Maka kalau dia tak buat, dia rasa macam bersalah. Itu maknanya dia telah menjadi tabiat dalam, dia habit dalam hidup dia. Jadi kalau dia tak buat tu maksudnya dia akan rasa gundah gulana. Ini panggil rutin. Jadi akhlak lah. Jadi telah menjadi akhlak dalam sebati dalam diri dia tanpa dia perlu berekayasa. Cuma apabila dia rutin ini, perlulah kita niat supaya dapat pahala berganda. Kita niatkan walaupun dia jadi rutin, tapi kita niat buat kerana Allah, ya Allah, sebab kita cinta dan sayang pada Allah, dapatlah pahala. Rutin tadilah dipanggil akhlak, kebiasaan tadilah dipanggil akhlak yang mulia. Alright, kalau kita tengok Imam Ghazali sebut apa lagi? Yang mana akhlak yang mulia ini menurut Imam Ghazali ada 4. Yang pertama yang dikaitkan dengan bijaksana. Bijaksana. Yang kedua melihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Maknanya kita jaga diri kita daripada kita tak buat benda yang syubhat. Sama ada dalam bab makanan, dalam bab penglihatan, dalam bab pemikiran, dalam bab pergaulan. Yang syubhat-syubhat, jaga diri. Jangan sampai kita boleh merosakkan diri kita. Yang ketiga, keberanian. Maknanya bagaimana dia boleh menunduk
menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu ni berat. Kalau kita follow hawa nafsu ni habis kita. Kalau nak makan lah dengan satu pinggan tak cukup, mesti 4 pinggan. Kalau nak makan kambing golek seekor pun tak cukup, kena 2 ekor. Maknanya ada keberanian menundukkan kekuatan hawa nafsu. Hawa nafsu ni hebat. Kalau dia dah ada banglo sebiji, dia nak banglo lagi sebiji. Kalau dia dah ada Maserati sebiji, Lamborghini, dia akan nak lagi satu Lamborghini. Ni kekuatan hawa nafsu ni. Ustaz, kalau macam tu tak payah Ustaz. Naik kapcai 70 je lah. Bukan. Maksudnya jangan sampai harta itu menjadi prioriti utama, tetapi sepatutnya hanya sebagai alat untuk kita menundukkan kerendahan hati kita kepada Allah. Pakailah jet pejuang ke apa ke, pakai tak ada masalah. Pesawat peribadi ke, pakailah. Tapi jangan sampai kesombongan. Jangan sampai kita meletakkan itulah prioriti utama kehidupan. Tapi dia hanya sebagai alat untuk menjadi hamba Allah, untuk kita gunakan kepada jalan kebaikan. Itu maksudnya. Dan yang keempat, akhlak ini dikatakan oleh Imam Ghazali adanya bersifat adil. Ni tidak kalau kroni, kalau adik-beradik, kalau kawan-kawan, kalau bini, kita prioriti utama. Kalau orang lain, kalau bukan milik kita akan prejudis. Ini yang masalah. Mesti bersifat adil. Ini yang panggil akhlak. Kalau ada 4 perkara ni dalam diri kita, maka kita akan mendapat kebaikan yang hebat. Maknanya jelas ia merangkumi sifat yang berbakti pada keluarga dan negara, bermasyarakat, bersilaturahim, berani mempertahankan agama, sentiasa bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Macam Ustaz Faribat juga cerita. Satu hari dia tengok staff dia ataupun menteri dia ni ceria je. Orang gaji dia ceria, bagus je kan. Jadi apabila raja tengok, dia ni macam tak ada masalah ni. Macam tak ada masalah ni. Kan? Jadi apabila dia kata dia tak ada masalah apa semua kan, tenang, hidup, dia bahagia ya. Jadi raja ni macam, kita test dia sikit, boleh tak? Dia test, apabila dia test, dalam keadaan apabila dia test, orang ni tadi, pembantu dia ni, pembantu dia test, maka dia pun bagi satu cupak emas, yang mana shilling emas lah, ada 100 shilling emas. Dia tulis dalam cupak tu ada 100 shilling emas. Jadi 100 shilling emas ni satu ketul satu lah, ada 100 keping lah. Jadi ditulis, dimasukkan dalam bakul itu, tetapi yang dalam bakul tu hanya 99 sahaja. Yang satu keping lagi, 1 shilling emas diletak di bawah buntut bakul tadi. Diletaklah di depan pintu rumah itu. Rumah orang lah, letak kat depan pintu tu. Jadi apabila diletakkan dekat depan pintu, pagi esok orang ni lah, dia punya pekerja ni lah, tukang ni lah datang buka, ada duit lah rupanya. Ada duit rupanya. Jadi apabila cek, dia tulis pula ada 100 keping wang emas, 100 keping wang emas. Dia pun kira lah, panggil anak-anak keluarga dia, ini rezeki dari langit ni, depan pintu rumah ni ada orang bagi ni duit 100 keping wang emas. Kan? 100 keping wang emas. Jadi pun kira satu-satu. Alamak, ada 99 je. 99 sahaja. Satu keping ni dia tak nampak lah. Tak tahu lah dia belek-belek macam mana lah orang. Raja ni pun adalah teknik simpan yang satu keping tadi tu. Jadi apabila tak cukup satu keping, wang emas tak cukup, macam biasalah runsing ni berfikir, mana lagi ni satu keping ni, siapa pula yang ambil ni, kenapa begini. Masa esok dia bekerja, dia mula runsing fikirannya, asyik buat kerja pun, masak untuk ni pun dia teringat mana lagi satu keping itu, mana lagi satu keping tu. Jadi disebabkan dia dah ada harta, lepas tu harta terpijak, jumpa pula tu, jadi dia rasa macam tak sempurna. Sebelum ni tak ada harta, okey je, hidup gembira, happy. Tapi bila dah ada harta, dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada semua, ada anak-anak, dah ada semua nikmat Allah Ta'ala bagi, tapi tak dapat satu perkara je. Contohnya tak dapat apa?
Lah, tak dapat loan beli rumah contohnya. Itu pun menyebabkan dia runsing, terganggu fikiran. Jadi jangan jadi macam yang tadi tu. Asalnya Mamat ni pekerja tadi hidup bahagia. Lalu Allah Ta'ala bagi dia rezeki tepi jalan contohnya. Cuma tak cukup satu keping menyebabkan dia rasa rasa dia lagi yang tak cukup. Patutnya bersyukur lah kan. Dia rasa tak cukup. Itu satu contoh lah. Ataupun kita tengok Kasim Baba lah dengan Alibaba kan. Dia dah sepatutnya kau dah merompak tu. Bukan patut merompak. Bukan. Nak ceritanya kat sini maksudnya bersyukur lah. Dan kau tu mencuri. Kau mencuri pula. Kau hangkat satu kontena. Sampai licin lah. Memang patut lah kena hukuman. Tengoklah Alibaba. Dia ambil sikit. Sikit. Contoh lah kan. Itu pun boleh kaya. Tapi manusia ni rakus. Tak bersyukur. Tak berterima kasih. Ini yang berlaku pada kita sebenarnya. Jadi akhlak ini lah perlu ada pada kita. Kena sentiasa bersyukur, qanaah. Bukan bermakna bila kita qanaah ni kita tak berusaha. Bukan, kena usaha lah. Kena berusaha. Kena kita bersyukur, kena kita berterima kasih, kena kita sabar. Ni sabar satu hal ke? Sabar ni lah yang paling payah. Yang mana Allah Ta'ala kata, innamas sabiruna ajrahum, innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balik pula ayat dia Ustaz sebut maknanya sesungguhnya sabar itu, yang mana kesabaran yang berlaku itu ganjarannya di sisi Allah tanpa hisap. Kalau kita baca Quran dapat 10 kebajikan satu huruf, alif lam mim, adik satu huruf lam. Tapi kalau kita bersedekah digandakan pahala 700 kali ganda. Kalau kita beribadat malam Al-Qadar dapat seumpama 1000 bulan. Lama tu 83 tahun. Tapi ada satu lagi pahala yang paling besar, iaitu sabar. Ketika mana orang tipu kita, orang ambil hak kita, kita sabar. Bila sabar? Time masa tu. Jadi kesabaran itu Allah Ta'ala bagi bighairi hisab. Tak terkira ganjarannya. Ini sabar. Sabar ni kait dengan akhlak lah. Ada orang tak sabar. Kan? Dia baru kahwin 3 bulan, dia nak lahir anak juga 3 bulan. Mana boleh? Kena tunggu lagi 6 bulan. Mana boleh terus nak dapat anak? Dia kena tunggu 9 bulan lah. Tak boleh lah kahwin malam ni dapat anak. Tak boleh. Ataupun buat PhD baru 5 semester. Nak siap juga semester ke-6. Tak boleh lah. Dia kena tunggu. Kena tunggu, kena sabarlah. Ikut dia punya kaedah dia. Ni tidak asyik main WhatsApp saja. Buatnya tidak. Kan? Asyik buat benda, tak ada perancangan, tak ada dalam list. Sepatutnya buatlah jadual kan. Pukul 9 sampai pukul 10 tu time menulis tesis. Tapi dia tak buat. Itu yang masalah. Tak sabar. Suruh nak grab berlaku semua. Kan? Dia tak sabar. Sebab itulah dia kata, apabila orang tu tak sabar, hak dia tak dapat. Kalau dia sabar dulu, kan, tunggu sekejap. Kalau dia sabar, tunggu kereta api tu lalu, ada lagi 5 minit dia. 5 minit lambat. Dia terus jalan. Tinggal kereta api. Tu contohlah. Seorang mahasiswa tak sabar. Firdaus tak sabar contoh kan. Lambat 4 semester ni Ustaz. Boleh tak? Saya quick lah, berhentilah. Buat bisnes lah cepat. Tak dapat lah degree. Sabar kan. Ni sabar. Ni semuanya dipanggil akhlak. Ni akhlak. Redha. Macam mana redha? Redha dengan kesengsaraan. Kita nak ubah diri. Kita tak boleh lah terus kita kata kena redha lah dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Ada orang bagi, Allah Ta'ala bagi ujian kesenangan. Ada Allah Ta'ala bagi ujian. Ada yang Allah Ta'ala bagi ujian dengan kesusahan, nak belajar punya payah. Tetapi lepas habis belajar terus dapat kerja ada orang belajar punya senang, tetapi lepas kerja, lepas dah dapat degree, tak dapat kerja sampai ke sudah. Dah 10 tahun dah tak kerja je tu je kan. Sebab tu kadang-kadang sabarlah, redha lah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kan. Contoh dan berbicara benar. Ni cakap benar ni yang sangat-sangat dituntut kepada kita. Jadi kalau ada anak murid ustaz cakap bohong, tak ikut plan, maka dia telah tidak berakhlak dengan yang terbaik. Jadi perlu ada tu. Dia kena bijaksana, dia kena melihara diri pada sifat tidak baik, dia kena berani menundukkan hawa nafsu dan bersifat adil. Inilah KPI kita nak jadi akhlak yang terbaik.
Itu yang kita nak. Jadi masyarakat dan bangsa yang ada akhlak mulia ini adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diredai Allah, seperti kata pepatah penyair Arab yang terkenal Syauqi berkata, hanya saja bangsa itu kekal selama mana dia berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyaplah pula bangsa itu. Kan? Bangsa tu kalau hebat apabila ada akhlak. Tengok kaum-kaum dulu, hilang. Kaum Ad, kaum Samud, dah hilang, tak ada dah. Tak ada lagi cucu keturunan kaum Samud, tak ada. Semuanya habis semua. Apabila akhlak lenyap, lenyaplah bangsa itu. Right. Itu antaralah pandangan Imam Ghazali. Cuma persoalan kita, apakah kita nak sangat berakhlak ni kenapa? Apa masalahnya? Kan tak payah berakhlak, jadi macam jadi macam harimau tiger duduk dalam hutan. Semua ni aku punya. Wilayah ni aku punya, suka hati. Tak ada ikut SOP, tak ada ikut peraturan, tak ada ikut SKT, KPI, tak ada. Main suka je kan. Dia tak ada nilai akhlak kat situ. Jadi pertama, kenapa akhlak ni penting? Akhlak ni merupakan ilmu yang menduduki tempat paling mulia. Akhlak ni kalau kita kata dia adalah satu tempat yang paling mulia. Kan berakhlak dengan orang tua macam mana? Berakhlak dengan orang tua macam mana? Kita kena bantu dia, cakap lemah lembut, kita tak herdik, tak macam-macam lah, kita hormat lah. Tu orang tua. Kalau dengan guru kita macam mana? Rendah diri, jangan nak test guru, jangan nak sombong dengan guru, jangan nak lawan guru lah. Mentang-mentang dia guru silat, kita dah hebat dah, kita dah 20 guru ada, dia kita nak belas tak boleh. Kita kena merendah diri. Sebab tu dia paling mulia. Dan antara akhlak, ilmu-ilmu yang ada, kerana apa? Dia akan membimbing manusia. Berapa ramai orang yang cerdik pandai tak berakhlak, hina dina, rosak. Sebab tu dalam Islam, akhlak ni merupakan ciri yang membezakan manusia dengan haiwan. Akhlak lah yang membezakan. Berapa banyak orang hari ni buang anak sebab tak ada akhlak. Buang anak, bayangkan ustaz, tak ada orang buang anak. Memanglah dia bukan buang anak sebab dia malu. Kenapa malu? Sebab dia sudah tidak berakhlak. Kan? Dia telah melakukan hubungan yang terlarang. Akhirnya dia malu. Disebabkan dia malu, dia sanggup buang anak, campak anak, buang macam-macam lah dia buat. Sebabkan apa? Lebih teruk daripada haiwan, lebih teruk daripada binatang. Binatang pun tak buang anak. Itu Ustaz, binatang ada saya tengok baru ni dalam National Geographic memang makan anak. Itu memanglah nama pembinatang. Hang orang, bukan binatang. Ini kena faham. Kalau binatang ni tak ada akal, bolehlah dia makan anak ke, dia nak buat apa ke, dia nak meliwat ke. Kan? Sebab dia binatang, nama pun binatang. Yang kita ni nama manusia, tiba-tiba nak meliwat pula dah, nak berzina pula, nak minum arak. Mana tak ada akhlak lah tu. Alah ustaz, ini hak masing-masing, nak berzina ke, nak minum arak ke apa ke, tu hak individu. Itulah kita tak berakhlak tu. Nampak sangat tak berakhlak yang kata hak masing-masing. Hak Tuhan kepada hang tak orang sebut pula. Ini kena clear. Jadi manusia tanpa akhlak hilang taraf kemanusiaan. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 179 kalau tak silap. Allah Ta'ala sebut apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Ta'ala menyebut, kami akan humban, campakkan manusia dan jin ke dalam api neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati tapi tak memikirkan. Hati yang buta, hati yang mati kaku, hati yang rosak, hati yang tak boleh memikirkan kebesaran Allah. Walau a'inul la yubsirun biha, ada mata, mata tak tengok kebesaran Allah, tak melihat kebaikan. Walahum azanul la yasma'una biha, ada telinga, telinga tak melihat, mendengar kebesaran, keagungan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Allah. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternakan. Allah Ta'ala kata manusia ni macam binatang ternakan. Ya, Allah Ta'ala kata sebab apa? Ada hati, ada mata, ada telinga, tapi tidak digunakan untuk mengenal Rabbnya, mentaati Rabbnya,
maka hilanglah taraf kemanusiaan. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Ini Allah Ta'ala kata manusia macam binatang. Kenapa? Sebab mereka tak fikir, tak melihat, tidak mendengar dengan pandangan Al-Quran, dengan pandangan wahyu, dengan bimbingan Nabi. Ulaika kalaan balhum adal, bahkan mereka ini lebih teruk daripada binatang. Apa pasal pula lebih teruk? Sebab binatang tak ada akal, binatang pun tak buat macam tu, kita pula yang buat macam tu. Ulaika, mereka ini orang yang ghafil, orang yang lalai. Oleh kerana itu Islam menitik beratkan persoalan akhlak. Sebab itu Islam tengok akhlak ni hebat. Dan sebagai manifestasi kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia, Islam menyusun dengan begitu rapi sistem dan kaedah akhlaknya. Islam sebut satu persatu. Akhlak ni clear. Ini pentingnya akhlak. Tempat paling mulia. Yang mana kita sebut seterusnya, akhlak ini adalah perutusan Nabi SAW merupakan simbol kepentingan. Nabi diutuskan menyempurnakan akhlak. Yang mana pada zaman jahiliah dulu terkenal orang Arab jahiliah ni bunuh wanita, bunuh anak perempuan. Bayangkan bunuh anak perempuan. Terkenal dengan sifat mereka ni bergaduh. Asyik nak bertengkar, kerja jawatan je, pangkat je. Dan benda-benda yang tak baik banyak sangat. Dan begitu juga dalam masyarakat kita, orang Melayu pun ada. Dan masyarakat bukan orang Melayu. Ni benda ni sifat ni sifat manusia lah. Yang mana apabila Nabi diutuskan penyempurnaan akhlak. Menurut Bukhari, Nabi SAW bersabda, bermaksud sesungguhnya aku diutuskan menyempurnakan akhlak mulia. Ini 273. Di samping akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keislaman dan keimanan seseorang. Seorang Islam yang punya ketinggian akhlak juga ada darjat keislaman dan keimanan yang tinggi. Jadi sebenarnya orang yang berakhlak mulia ini biasanya apa? Biasanya kalau guru yang berakhlak mulia, anak murid akan muliakan guru. Kalau murid yang berakhlak mulia, guru akan muliakan murid tersebut. Kalau menteri berakhlak mulia, rakyat akan sanjungi. Kalau raja berakhlak mulia, rakyat akan mengkaguminya. Kalau siapa pun yang berakhlak mulia, orang mudah tertarik dengannya. Tapi bayangkan kalau seorang guru yang bengis, yang ganas, yang rakus, macam-macam lah. Maka anak murid pun akan jadi macam tu juga. Kalau bapa seorang yang tak berapa nak berakhlak, isap rokok selama badak dia je, contoh kan. Maka merosakkanlah. Rosaklah anak pun rosaklah. Ini contoh lah. Jadi sebenarnya leader by example lah. Kepimpinan melalui teladan. Leadership by example. Kepimpinan melalui teladan. Ini tak panggil akhlak. Apa lagi sebenarnya kepentingan akhlak ni? Iaitulah akhlak ni tempat paling dominan dalam Islam lantaran ia memaksikan dimensi roh kepada Islam itu sendiri. Yang mana setiap aspek dalam ajaran Islam sama ada berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ibadat ataupun semua aktiviti ekonomi ataupun berkaitan dengan politik, sosial, jiwa dan disahkan oleh akhlak sebagaimana dimensi roh menguasai jasad manusia. Jadi semua tadi kalau dikaitkan dengan iman, ada tak dengan akhlak? Berkaitan dengan ilmu, akhlak. Ni tidak. Kalau dia berilmu, dia belasah je. Tak ada akhlak langsung. Kita kena tahulah kita punya berdakwah kita macam mana. Kan? Ni tidak. Main sama, main tibai tu. Bab ibadat pun kena ada akhlak. Dalam bab ekonomi, kita nak berniaga, nak jadi businessman, nak jadi jutawan. Kena ada akhlak. Dalam bab politik, jangan kita khianat. Kita kena fokus. Kerjasama ke sebagainya lah semua tu lah. Ataupun dalam aspek sosial pun sama. Masyarakat mesti dikaitkan dengan akhlak lah. Jadi kalau orang dah tak percaya kita, out dah habis dah. Dan jika roh dipisahkan daripada jasad, jasad akan mati dan tidak berfungsi lagi. Begitulah. Kalau kita buat sesuatu tapi tak ada akhlak, rosak habis lah kita. Dan begitulah pentingnya akhlak dalam semua ajaran Islam. Di mana kita duduk, mesti dikaitkan dengan akhlak. Dan Islam sangat mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan
dan juga pemilikan akhlak yang terpuji. Kalaulah hebat macam mana, PhD ada 10, saya ada PhD 10. Tapi tak berakhlak, kencing masih lagi berdiri contoh kan. Kencing berdiri, apa lagi? Tak sembahyang subuh contohnya. Tak berakhlak pada Allah. Tak berakhlak dengan Allah. Sepatutnya semakin banyak dia ada ilmu, semakin menundukkan diri. Macam padi kan, semakin tunduk semakin berisi. Kan? Istilah begitulah. Tapi tidak membelasah saja. Ini sangat penting. Jadi persoalannya, bagaimanakah konsep akhlak dan adab? Ini soalan yang kita cuba tengok pada hari ini. Baru dah start. Tadi baru intro. Jadi Nabi SAW merupakan insan yang Allah Ta'ala gambarkan memiliki akhlak yang tinggi dan mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang teramat mulia. Kalau kita nak cek satu-satu, kalau kita nak soroti satu-satu, akhlak Nabi SAW sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang kawan, rakan, taulan, sebagai seorang panglima terus tentera, sebagai seorang ketua negara, ya Allah, tak cukup hari kita nak membahaskan bagaimana akhlak hebatnya Nabi SAW dalam aspek menunjukkan suri tauladan yang begitu hebat kepada kita. Kita boleh tengok dalam Syama'il Muhammadiyah A to Z, dalam 400 lebih hadis tu kan, Imam Tirmizi ceritakan macam mana perwatakan Nabi, macam mana Nabi, kenderaan Nabi, topi Nabi, pisau pedang Nabi, jubah Nabi, baju rambut Nabi, semuanya dikaitkan dengan hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab akhlak ini ada di sana dipanggil adab. Yang mana adab dalam Islam ni merupakan perilaku yang dilakukan secara sedar. Kita buat tu sedar. Kenapa engkau mencuri? Tak sedarlah mencuri. Kenapa engkau berzina? Tak sedarlah berzina. Contoh kan. Kenapa engkau buat begini? Kenapa enggak? Dia mesti sedar dan berteraskan ajaran Quran dan Sunnah. Janganlah buat ini, kenapa buat ini? Alah, yang penting lepas ni taubat Ustaz. No. Dia tengok ikut tak ajaran Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, adab dalam Islam bukan suatu yang dicipta. Ini berdasarkan etika gini. Bukan. Ataupun dia ada-adakan oleh manusia pun tak boleh juga. Menurut kehendak. Disebabkan manusia semua nak, maka kita buat. Macam satu hari tu kita tengok di satu tempat lah, negara jiran kita. Kenapa buat pusat pelacuran keras atasan ni? Sebab semua orang kawasan ni nak. Jadi kita pun nak alang-alang dia orang buat pelacuran. Dah kerajaan tak dapat duit, kita bagi lesen terus. Perkhidmatan kelas atasan contoh kan. Kita dapat lesen, dapat duit. Jadi setiap orang yang buat perkhidmatan ni dapatlah kerajaan duit sikit kan. Dibuat je. Tak boleh. Itu dia dah salah. Dia ada-adakan sebab kehendak manusia. Ataupun kemauan hawa nafsu. Sebab nafsu semua orang nak, kita pun bagi je. Tak boleh juga. Pagi ni Ustaz tengok ada orang buat sate dekat Kalimantan Timur. Makcik ni dia jual sate buaya. Kan, sate buaya. Ya Allah, macam nak terkeluar kan. Sebab apa? Semua orang suka makan sate. Dia katakan kajian menunjukkan siapa makan buaya. Makan buaya mengelakkan penyakit kulit lah, apalah. Jadi makcik itu pun kata, saya buat ni sebabnya kebaikan makan sate buaya ni. Makan buaya ni menyebabkan orang terhindar pada penyakit-penyakit pelik-pelik. Jadi dia pun buatlah juga. Jadi pelik. Pelik kan. Sebab apa? Manusia nak. Ramai pula yang pakai tudung, makcik-makcik makan pula. Yang pengusaha pun memang pakai tudung lah. Tapi tak apalah kan, mungkin ada mazhab lain kata mungkin boleh makan lah kot. Tapi kita nak katanya kehendak manusia tu. Banyak lagi makanan lain boleh makan tu. Banyaklah pandangan tu dalam bab fiqh lah kita sebut. Tapi kita sebut ni kehendak manusia. Dari sekecil-kecil adab hinggalah sebesar-besar adab yang diajar oleh Allah Sunnah. Pada kecil-kecil, apa dia? Nampak sampah tengah jalan, kita pun buang. Sampailah besar, mentadbir negara pun penuh dengan akhlak. Contoh, ketika kita makan terdapat ada adat tertentu. Seperti apa? Kita mula baca bismillah. Baca bismillah lah. Lepas tu kita baca doa lah. Ustaz, tak ingat doa makan? Baca doa Melayu pun tak apa.
Makan dengan menggunakan tangan kanan. Ustaz, tangan kanan saya tak ada. Guna tangan kiri, tak apa. Kau betul tangan kanan dulu. Berhenti makan sebelum kenyang. Kita tak. Kenyang dulu. Baru berhenti. Berhenti makan sebelum kenyang. Mengambil makanan paling dekat. Ini tidak. Hai Ustaz, ada yang golek tu. Dia dapat telur je. Dia pun kejar dekat tempat Ustaz. Itu kan something wrong. Mengambil makanan paling dekat gitu lah. Ini tidak. Jadi ini antara adab itu bab makan, belum lagi bab lain, belum lagi dalam bab keluarga, belum lagi dalam berumah tangga, dalam mendidik anak-anak, belum lagi dalam mentadbir negara. Banyak akhlak, terlalu banyak. Akhlak dengan guru, dengan mak bapak, macam-macam lah. Menurut Abdul Salam Makram, kata adab dalam Islam ni bersumberkan wahyu ilahi. Bukannya bersumberkan hawa nafsu kita. Kalau bersumber hawa nafsu kita, macam-macam kita nak. Yang mana Allah membimbing kepada umat manusia agar mereka ini patuh kepada yang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Namun, perlu dipahami bahawa bukan semua adab-adab ditentukan Al-Quran hadis wajib atau mesti dilakukan oleh umat Islam. Maknanya, Islam hanya memberi satu guide, panduan saja. Pandulah. Tengok keadaan bertentangan dengan Quran Sunnah ke tidak, macam mana ni prosedur dia. Yang penting kita buat benda tu tidak bertentangan, kita buat niat kerana Allah, dengan adabnya, dengan akhlaknya, rasa malu kepada Allah, rasa hak kepada Allah. Kita dah sebut sebelum ni kan, ada perasaan tadi, semua itu kita buat kerana Allah berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi ada dalam Islam ni adalah perilaku yang dilakukan secara sedar. Kita buat tu sedar. Bukan mimpi, bukan terbangun, bukan apa, bukan orang, bukanlah benda yang tak sedar. Yakni berteraskan pada Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, adab dalam Islam bukanlah sesuatu yang dicipta atau diada-adakan oleh manusia menurut kehendak atau kemauan dan nafsu. Bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maknanya tidaklah apa diucapkan oleh Nabi, dicakap oleh Nabi, Nabi buat bertindak mengikut hawa nafsu, tetapi semua tu adalah wahyu juga. Ini menunjukkan apa yang dirangka, yang dicipta, yang disebut oleh Nabi, yang dibuat Nabi, arahkan semua itu bukan Nabi buat pada hawa nafsu, tetapi daripada apa yang Allah Ta'ala tentukan. Walaupun Ustaz dalam aspek manusianya sebagai aspek kemanusiaan Nabi memang, tapi dipandu wahyu kan oleh Allah Ta'ala. Bukan bermakna ini aspek kemanusiaan Nabi, memang aspek kemanusiaan, tapi Allah Ta'ala yang pandu. Kan Allah Ta'ala pandu. Walaupun sifat marahnya Nabi bukan tak ada sifat marah, ada sifat marah. Jangan tuan-tuan kata tak ada. Jangan kata tak ada. Sifat sabarnya Nabi semua tu dalam bimbingan daripada Allah Ta'ala. Ikut tempat dia. Marah Nabi bukan peribadi. Marah Nabi ketika mana orang mencaci maki Islam, hancurkan umat Islam sebagainya, Nabi hantar armada, satu batalion perang. Maknanya ini kena tengoklah. Bukannya itu Ustaz, ini sifat kita kata kemanusiaan. Memang sifat kemanusiaan, tapi dipandu oleh Allah Ta'ala. Dan daripada sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar adab diajar oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh, ketika makan, terdapat ada adab mulai dengan baca bismillah. Mana ini kita sebut tadi kan, baca bismillah sebagainya, bimbingan yang mana hampir sebagainya lah. Ini kita dah sebut tadi. Dan begitu juga dalam konsep Islam ini terdapat aspek yang digariskan oleh Quran yang dipahami baik dalam aspek iman, Islam, takwa dan ihsan. Ini kena kaitkan. Iman, percaya, keyakinan, Islam, pelaksanaan, takwa, dia ada satu border, sempadan. Ihsan ni dia beribadat kepada Allah, dia nampak Allah Ta'ala. Dia yakin, dia buat sekarang ni, kamu tengah belajar, Ustaz tengah mengajar, Ustaz nampak kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Kita nampak Allah Ta'ala, kita seolah-olah yakin. Walaupun Ustaz mengajar kamu, tapi etika Ustaz sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala perhatikan. Itu konsep dia. Ihsan. Macam juga Ustaz, saya tak boleh nampak lah. Memanglah kita takkan nampak the real, sebenar. Hakikatnya kita nampak. Sebab Allah Ta'ala nampak kita. Anta'budallah ka'annaka tara' fa illam takun tara' fa innallaha yara'. Jadi kita tak ada masalah dalam aspek. Dalam kau menyembah Allah, seolah-olah kau nampak Allah. Dan kalau kau tak nampak Allah, tetapi yakinlah Allah Ta'ala nampak. Jadi itu konsep dia. Jadi aspek ini merupakan asas pembentukan dan amalan akhlak.
Jadi kalau kita nak tengok kita ni akhlak mulia ke tidak, 4 penanda ukur tadi. Iman, Islam, takwa dan ihsan. Kalau ada ni, kita buat apa sajalah. Kita kritik orang. Kita mengatakan orang sesuatu. Kritikan itu pun akan di bawah border tersebut. Kita buat apa saja. Kita bertindak, kita bercakap, kita berangan-angan. Kan? Kita ada impian. Kita ada matlamat. Semuanya di bawah tadi. Kita ingat Allah perhatikan kita. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Sebab tu kita kata, di mana-mana kita berada, kita sedang beribadat pada Allah. Ustaz, saya tengah tidur. Tengah tidur pun beribadat pada Allah. Kalau betul tidur. Ustaz, saya tengah main bola. Beribadat pada Allah. Tu pakai sependek. Hang hilanglah ibadat. Pakai sependek apa? Pakailah sepanjang. Ustaz, saya pakai mazhab lain. Kau pakai mazhab lain, betul-betul kan kau ikut mazhab tu? Kan kau main tibai je. Ini kena faham. Ada orang faham. Ustaz, saya makan buaya sebab mazhab lain. Kau tengoklah betul-betul. Betul kan kau ikut sebenarnya? Kan? Itu banyaklah perbahasan. Memastikan akhlak diterima oleh Allah, mendapat ganjaran pahala kelak. Jadi sebenarnya senang je dalam hidup ni. Kita ikut apa yang ditentukan oleh Allah, maka kita dapat rizaknya sebagaimana yang kita buat itu. Jangan pening. Ustaz, saya dah buat dah, tiba-tiba orang tak iktiraf, tak apa. Ustaz, saya dah buat dah gini-gini, tapi markas yang rendah. Tak kisah. Pahala dah dapat. Reward mungkin Allah Ta'ala tak bagi kat sini, bagi dalam bentuk lain. Itu kena faham ya. Itu akhlak dia. Okey. Kalau kita tengok satu-satu, konsep akhlak dan adab, kalau kita tengok contoh iman. Yang mana iman ni membawa maknanya percaya, tunduk, patuh, pengakuan hati, lidah disertakan dengan amalan anggota. Ini makna iman ni. Berapa banyak orang beriman tetapi belum masuk lagi. Qalatil a'rab amanna. Arab Badui datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku ni telah beriman. Maka Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, qalatil a'rab amanna, aku telah beriman. Walakin kunu aslamna, tapi sebenarnya kau baru Islam, belum beriman. Maksud apa? Keyakinan, kepercayaan belum masuk dalam dirinya. Misalnya apabila seorang beriman dan percaya tentang wujud Allah, maka dia akan tunduk dan patuh segala suruhan sama ada melalui hati dan ucapan. Itulah maknanya patuh. Kalau dia dah beriman kepada Allah, maka apa yang Allah Ta'ala kata, kau kena semayang, semayang. Kau kena bayar zakat, Kau kena puasa. Sebab apa? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia akan buat. Sebab apa? Kita kata tadi lah. Dia percaya yakin Allah Ta'ala perhati dia. Dia nampak Allah Ta'ala. Kepatuhan ini disertai dengan perbuatan anggota badan seperti apa? Sembahyang, puasa, haji, sedekah, zikir, sebagainya. Maka dalam Islam terdapat 6 perkara yang wajib dipercayai disebut rukun iman sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran Sunnah, dan ia beriman kepada Allah, kita yakin. Malaikat, kitab, Rasul dan kiamat qada. Ini kita dah terang dalam bab keimanan sebelumnya. Dan apabila seorang itu beriman dengan perkara tersebut, maka dengan sendirinya melahirkan amalan dan tingkah laku bersesuaian dengan keimanan. Jadi kalaulah dia itu telah beriman dengan konsep sepenuhnya, maka dengan sendirinya akan lahirlah akhlak dan adab pada diri berdasarkan keyakinan. Yang kedua, Islam nama diberikan oleh Allah Ta'ala yang disampaikan pada Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala menyebut surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama darajat Allah adalah Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat lain Allah Ta'ala kata, Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang mana bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Walakin kana hanifan, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah pengikut agama yang hanif, lurus, hanifan musliman, Islam. Maka minal musyrikin. Dia bukan orang yang musyrik, mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Islam bukan saja agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Namanya Islam, dia punya pembawakannya apa dia? Penyerahannya kepada Allah wa jazalimi tawud. Sama konsep ya. Iaitulah mentauhidkan, mengesakan Allah, patuh, tunduk, jujur hati kepada Allah, serta beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi SAW. Syarat dia kena beriman dengan Nabi. Ini dia percaya Allah, tapi dia ikut ajaran lain. Dia tak bawa ajaran Nabi SAW. Ini Islam. Islam mesti akhlak nak diterima atau tidak, tengok dia Islam ke tidak. Kalau dia tak Islam, macam mana nak kata? Dia ni bagus tak? Oh ya ke? Hebat. Dia buat apa? Buat macam-macam.
Tapi dia apa? Dia ajar agama Kristian. No, no, no. Tak diterima. Walaupun kau baik macam mana akhlak kau. Tapi kalau kau tak Islam, tak terima lah. Macam kita tadi. Kalau kau tak beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada Allah. Dia etis rupanya. Tapi baiknya dia. Dia tak menipu orang. Tak rasuah. Dia ni baiklah. Tak boleh. Tak dikira dia berakhlak. Sebab akhlak yang terpenting tadi akhlak kepada Allah. Adab yang paling besar adab kepada Allah. Sekarang ni Allah Ta'ala suruh kau beriman, kau tak beriman. Kata kau pula kata etis, tak mengaku pula ada Tuhan lagi teruk. Maknanya kau tak ada akhlak lah. Kan akhlak itu akhlak yang paling besar, akhlak kepada Allah. Tiba-tiba kau padahal Allah yang jadikan alam ini, Allah yang ciptakan alam ni, tiba-tiba kau tidak berakhlak. Kan pening kepala tu. Berakhlak macam mana? Kau tidak melakukan keimanan pada Allah. Tak beriman pada Allah. Tak percaya pada Allah. Macam mana kau dianggap berakhlak? Sahabat akhlak ni dengan manusia? Tak. Akhlak ni bukan dengan manusia saja. Akhlak ni dengan Allah. Allah dah jadikan kau. Macam kita lah. Hari ni kita bekerja dengan bos kita. Bos bagi bonus lah, bagi apa lah, segala macam lah kan. Tiba-tiba kita bekerja bukan untuk bos. Bos yang bayar gaji kita. Kan? Bos yang bagi macam-macam lah. Tiba-tiba kita bekerja untuk orang lain. Kita buat jadi kita tak ada akhlak lah dengan bos kita. Macam itulah. Kita kata, Ustaz, kita kata dia ni hebat ni. Akhlaknya hebat. Apa dia akhlaknya? Oh, dia bagi sedekah ke orang nombor 1, Ustaz. Oh, ya ke? Terbaik. Tapi bab iman, iman tak ada, Ustaz. Ada orang, dia iman memang beriman, Ustaz, pada Allah. Tapi sembahyang tidak. Tak boleh. Itu kira tak anggap berakhlak. Kalau sembahyang pun tidak, macam mana dia berakhlak? Akhlak ni dia kena sembahyang. Benda wajib dia kena buat. Kalau dia tak buat benda wajib, tak berakhlak lah. Macam mana kau buat baik? Macam mana? Ustaz, dia sedekah dah 1 juta ni walaupun tak sembahyang. Tak boleh. Dia mesti sembahyang. Maknanya dia kena ada keislaman. Kalau tak, dia tak anggap tidak berakhlak. Dia kena ikut apa yang Nabi bawa. Yang ketiga, yang sambungan agama Islam bukanlah merupakan agama yang menyentuh soal ritual semata-mata. Bukannya Islam ni kena sembahyang saja, puasa saja, tak. Beribadat masjid tak, akan tetapi mencakupi seluruh aspek kehidupan. Sama ada dalam bab politik. Politik Ustaz, walaupun dia ni beriman sebagai politik tapi menipu, khianat sebagainya, tak boleh. Dia mesti politik yang matang dan sejahtera, politik yang baik, politik yang untuk membantu rakyat, aspek sosial, aspek ekonomi. Dia kena ikut ekonomi Islam, bukan ekonomi kapitalis ke, sosialis ke. Dalam aspek perundangan, dia kena ambil perundangan Islam. Dia kena ambil jenayah Islam, dia kena mematuhi tu. Apa yang Allah Ta'ala mention, dia tak boleh, tak apalah saya, berarti saya semayang. No. Pentadbiran pun sama. Pentadbirannya dibawa oleh Nabi macam mana? Nabi mentadbir Madinah macam mana? Ikut yang dibawa. Malah dalam setiap aspek ini, soal akhlak, etika sangat ditekankan. Maknanya, berkaitan dengan ekonomi, dari etika-etika perundangan, pentadbiran semua dia. Misalnya dalam aspek politik, ada akhlaknya. Kalau kita buat perjanjian, kita buat muafakat, kita buat apa sajalah. Dia ada akhlak dia. Jangan menipu, jangan kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Kena jagalah tu. Dalam aspek sosial ada akhlaknya. Dalam masyarakat macam mana. Kalau orang tu mati, macam mana kita buat apa. Orang tu sakit, kita buat apa. Orang tu dapat anak, orang tu kahwin, kita kena buat. Ada akhlaknya. Kan? Itu Nabi je lah. Hakum muslim ada muslim sitah. Khamsah. Boleh juga. Aspek ekonomi ada akhlaknya, jangan menipu, jangan ada unsur gharar, jangan ketidakpastian. Dalam perundangan ada akhlaknya, bagaimana kita undang-undang yang dilaksanakan macam mana, Ustaz, saya kena begini begitu, ada dia punya peraturannya. Dan semua ini nilai akhlak digariskan Islam semata bagi untuk melindungi kehidupan umat Islam. Ustaz, saya malah nak ikut banyak sangat ni. Saya buat hukum saya sendiri boleh tak? Kau duduklah cari bumi lain, duduk dekat situ seorang-seorang, kau jangan berurusan dengan orang. Kau buatlah suka hati kau nak buat. Senang. Tapi sebabkan kita duduk di muka bumi Allah, kena ikutlah peraturan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Alright. Dan begitu juga takwa. Takwa. Dalam bab akhlak ni, dia ada konsep takwa. Kita tak boleh kita berakhlak dah. Tapi takwa out. Apa takwa? Takwa ni maknanya kita pelihara diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Contohnya apa? Zina, rasuah, buat benda-benda yang jahat, buat benda-benda yang dilarang Allah Ta'ala.
Seperti apa? Bohong, khianat, rasuah, fitnah, mencuri, bunuh, menipu, mengambil harta orang tanpa hak. Ini pelihara di, pelihara. Memanglah kita akan sentiasa digodek, di bodek, macam-macam lah. Manusia akan kerah. Tapi kita pelihara diri, jangan kena, jangan sampai kena. Dan takwa lebih merupakan galakan kepada manusia melakukan perkara yang berakhlak seperti ada border-border sempadan garis-garis agama. Ini tak boleh, ini boleh. Tengok. Orang bertakwa ni, orang berusaha memelihara diri dari mengelak melakukan perkara yang dimurkai Allah. Allah Ta'ala murka apa? Allah Ta'ala tak suka ni. Dia akan pelihara lah. Jangan sampai Allah Ta'ala masuk dalam border tu. Allah Ta'ala tak suka tu. Kena jaga tu. Dan mendapat balasan pahala. Jadi, dia buat tadi, ada border sempadan pahala. Demikian juga orang bertakwa, mulia di sisi Tuhannya. Dengan kata lain, orang menjadi ukuran kemuliaan. Sifat takwa bukan darjat pangkat, bukan disebabkan dia mulia tu sebab dia ni hebat ni profesor ni. Dia ni hebat ni sebab keturunan kayangan ni. Ataupun dia ni hebat ni sebab kaya raya ni, bukan. Tetapi Allah Taala menyebut surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah bertakwa. Walaupun kau ilmu banyak ke, kau harta banyak ke, kau anak banyak ke, kau rumah banyak ke, kau apa saja banyak ke, jawatan kau banyak ke, apa saja kau banyak pun tak apalah. Yang penting kau bertakwa. Ketika mana anak banyak, bertakwa. Ketika isteri banyak pun bertakwa. Ketika rumah banyak pun bertakwa. Ketika jawatan kau banyak pun bertakwa. Ketika apa banyak pun kau bertakwa. Itu maksudnya. Dia bukan ukuran kau ni banyak harta banyak ni, bukan. Tetapi ukuran dia adalah takwal qulub, hatinya yang takut kepada Allah. Itulah konsep dia. Kita pelihara diri jangan sampai masuk border sempadan yang dilarang. Ini kadang-kadang kita ada tak perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita masuk sempadan tu, maka kita na'udzubillah, jauh-jauhkanlah daripada kita masuk sempadan yang dilarang. Dan yang keempat, konsep dan adab kepada akhlak itu adanya konsep ihsan, iaitulah kita mengelokkan perbuatan zahir dalam ibadat. Kita buat dah sembahyang duha, kita upgrade sembahyang duha kita first class, terbaik. Kita buat dalam keadaan elok. 2 elok dah, 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Itu contohlah. Kita baik, kita upgrade ibadat kita tu dari aspek lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Yang wajib saya dah buat, Ustaz, tambah yang sunat-sunat. Kita baikkan lagi dengan ikhlas dalam, kita buat dah. Ustaz, saya buat ni terpaksa betul. Tak apa, kau terpaksa mula-mula tak apa. Mula-mula, Ustaz, saya memang tak boleh pakai tudung, Ustaz. Dah lama dah saya ni memang tak pakai tudung, Ustaz. Tapi sejak ikut kuliah Ustaz ni macam panas je rasa kan. Tapi tak ikhlas hati ni, tak apa, kau buat dulu. Tak perlu ikhlas. Kau buat dulu, biar kau tak ikhlas pun tak apa. Kau pakai je lah tudung tutup aurat elok. Lama-lama nanti kau akan dapat ikhlas. Ni tidak pakai tudung pun tidak. Macam mana nak ikhlas? Kat kiamat pun tak dapat ikhlas kalau tak pakai tudung. Pakailah tudung dulu. Lama-lama kau ikhlas. Dah biasa nanti. Ya Allah, syukurnya aku dah pakai tudung hari ni. Dah bertaubat, ya Allah. Itu contoh lah. Kita elokkan ibadat-ibadat kita buat. Jadi konsep ihsan ini merupakan kemuncak kepada amalan akhlak Islam. Jadi kita buat ni jadi kemuncak dia paling tinggi. Sebagaimana ihsan ini adalah kecintaan kepada Allah, sebagaimana yang disebut surah Al-Rahman kan. Wa may yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, yakni dengan ikhlas. Wajahu ilallah, dengan ikhlas. Wa huwa muhsin, sedangkan dia pula dalam mengerjakan kebaikan. Maknanya ihsan ini dia dah jadi satu sifat untuk dia melakukan ibadat tadi. Dia dah jadi satu sebati dalam jiwa. Ihsan ni maknanya dia telah mendarah daging dalam jiwa je. Maknanya itu ihsan dia. Sebab tu disebut wa huwa muhsin, maknanya dia telah menjadi satu sifat kepada ihsan, kebaikan tadi. Yang baik tadi tu dia telah mendarah daging, sebati dia. Maknanya dia telah serah diri kepada Allah tu, memang itu sifat dia. Ada orang ni tak serah diri pada Allah. Dia tak menjadi sifat serah diri pada Allah. Kadang-kadang dia serah diri pada bos. Dia tak nampak Allah, ni bos bagi gaji. Dia tak nampak Allah yang bagi sebenarnya, tapi dia tak serah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya dia telah berpegang kepada satu tali simpulan yang teguh.
dan ingatan kepada Allah. Maknanya satu ikatan yang hebat usko. Maknanya satu ikatan yang hebat. Walillahi akbatul umur. Wa ilallahi akbatul umur. Dan kepada Allah lah juga segala kebaikan. Jadi kat sini konsep kita nak sebutnya bab akhlak ini ada konsep ihsan, maknanya dia buat sesuatu secara terbaik. Dia sembelih kena asah pisau cara yang baik, tajam, jadi dia tidak menyakitkan haiwan yang akan disembelih tadi. Dia buat apa saja, dia belajar secara terbaik, buat ustaz suruh kena buat video, buatlah video, ustaz suruh buat kata kerja, buatlah kata kerja, kau kena study lah, buat yang terbaik. Engkau bekerja memang cara terbaik, tak ada benda-benda yang tak sepatutnya. Macam itulah konsep terbaik. Sebab tu konsep terbaik ni kenapa? Dia manifestasi antak budallah ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa innallaha yarak. Engkau beribadah seolah engkau nampak Allah. Dan kalau kau tak nampak Allah, Allah pasti nampak engkau. Jadi kalau adalah konsep ini, kita akan ibadat dengan penuh pengharapan, dengan penuh keadilan, kebaikan. Konsep itulah. Dan seterusnya apabila orang ini ada sifat ihsan, iaitu apa dia? Cinta yang ikhlas kepada Allah, sayang kepada Allah, pelihara dari perkara yang Allah Ta'ala tak suka tadi, kan, dijaga-jaga, maka dia akan melakukan perkara yang disuruh dan diredai, serta mengelak daripada melakukan perkara yang dilarang, diberkahi oleh Allah. Ini konsep dia. Akhirnya dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kenapa kau sembahyang? Allah Ta'ala suka. Kenapa puasa? Allah Ta'ala sayang. Kenapa kau baca Quran? Allah Ta'ala suruh. Kenapa kau sembahyang duha? Allah Ta'ala suruh. Kenapa kau infak? Allah Ta'ala suruh. Kenapa kau belajar? Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suka. Dia nampak konsep dia. Semua ukuran dia Allah. Ukuran dia Allah. Maknanya dia punya neraca dia Allah. Dia nampak Allah. Dia nampak Allah. Kenapa kau berjalan sini? Allah Ta'ala tak kata pun tak boleh. Contoh macam itulah. Dia ada. Dia nampak Allah dulu. Ukuran Allah. Bukan tak. Kenapa kau sembahyang? Mak bapak suruh. Kenapa sembahyang? Ustaz suruh. Kenapa kau buat ni? Allah, ustaz suruh. Tak boleh. Ukuran dia mesti Allah dulu. Maka sifat ihsan merupakan intipati akhlak Islam kerana dengan sifat itu seorang menyadari, menginsafi bahawa apa saja dia lakukan dapat dilihat oleh Allah. Kemana kita pergi, kita berjalan, kita buat apa, kita semuanya Allah Ta'ala perhatikan kita. Kan macam pagi ni lah, korang ustaz tak nampak lah sangat kat mana mukanya, atas katil ke, bawah meja ke, dekat dapur ke, kau tengah berjalan ke, dalam kereta ke, kau tengah shopping ke, ustaz tak nampak, tetapi Allah nampak. Bila kita akan tengok balik ni? Kita akan tengok di akhirat nanti. Ni ketika mana Ustaz Elmi mengajar, dia duduk bawah meja, dia duduk di atas katil, dia duduk dekat Cameron Highland, dia duduk atas bulan, dia duduk macam-macam lah. Nampak gambar tu. Gambar tu akan keluar nanti tu. Jangan risau, kita akan tengok balik gambar-gambar. Student-student Ustaz ni dalam grup ni ada 24 orang ni termasuk Ustaz. Jadi akan keluar balik gambar-gambar tu keluar. Oh, Ustaz punyalah syarah mantap gila. Dia duduk atas pokok je tengah mengambil buah kelapa. Tak ada kerja betul lah. Kan? Tapi nampak semua tu, jangan risau, jangan risau. Akan nampak, jangan risau. Kita akan tengok nanti balik. Sekarang ni jarak jauh online apa okey. Kan? Alah online Ustaz. Tak apalah. Nampak, jangan risau. Kita akan tengok balik di akhirat nanti balik tu. Contoh seorang berpuasa walaupun bersendirian, dia tidak curi-curi makan dan minum kerana Allah tengok dia. Kan kalau ikutkan apa ni Ustaz, tak ada orang nampak ni, Ustaz pun tak nampak ni. Makanlah sekejap. Tak ada. Ni konsep ihsan tadi. Begitu juga seorang peniaga tidak akan melakukan penipuan sama ada dari segi timbangan atau sukatan. Kenapa? Dia sedar diperhatikan oleh Allah. Ini sifat ihsan dapat mengawal akhlak seorang pribadi. Begitulah seorang anak muda yang mana ketika mana Umar tanya, wahai anak muda, kau jual je laku ni. Binatang ternak kan kau jual. Bukannya Umar nampak pun. Dia kata memanglah Umar tak nampak. Tuhan Umar nampak. Macam itulah. Betul kan? Maknanya inilah konsep terbaik dalam akhlak. Kalau ini kita faham, kita tak ada orang jahat lah atas dunia ni. Semua orang baik-baik belaka. Tapi Ustaz, macam mana pula semua orang baik belaka? Neraka kan ada Ustaz? Pula dah. Betul juga. Itu ujian. Diuji. Maka kita perlu memahami. Okey, apakah ciri adab Islam? Ciri adab dalam Islam ni. Pertama, dia dicipta oleh Allah Ta'ala. Adab dan akhlak bersifat ilzam. Al-ilzam ni maksudnya dicipta oleh Allah Ta'ala dan ketentuannya pula diwahyukan kepada Nabi. Maknanya bukan manusia. Ini kenapa budaya macam ni? Tak. Allah Ta'ala telah tentukan.
dan menerusi Al-Quran dan hadis. Maknanya apa yang bawa oleh Nabi. Nabi kata begini, begitu, ikut. Ikut Nabi. Oleh itu, sebab adab dan akhlak ini dicipta oleh Allah, maka dia bersifat sempurna. Sesuai dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala jadikan kita, lalu Allah Ta'ala bagi guide dan buku dia, manual dia, akhlak dia lah. Kalau kita lawan tu, maka kita rosak. Kita akan rosak, kita akan binasa kalau lawan apa Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu adab dan akhlak yang perlu dipatuhi, diikuti dengan tidak ada kecacatan dan kekurangan. Ini kena faham. Jadi sebenarnya akhlak tadi, apa yang telah ditentukan adalah daripada Allah. Bukan daripada ustaz yang tentukan, ulama yang tentukan, tapi Allah telah tentukan. Yang kedua, ciri akhlak ini iaitu tetap dan umum. Akhlak ni tak berubah. Tak berubah. Akhlak dan adab tidak boleh diubah dan bersifat tetap. Bersifat tetap. Ketetapan akhlak Islam bermula sejak turunnya Al-Quran sehinggalah akhir zaman. Kalau dulu kena sembahyang sampai sekarang. Kalau dulu kena buat baik dengan bapak, sekarang kena buat baik. Sama. Umat Islam tidak boleh mengubah suka hati mengikut hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Tak boleh. Kadang-kadang kita buat undang-undang, peraturan. Suka hati saya lah. Company saya punya. Kita akan buat undang-undang begitu. Kita buat satu peraturan baru. Kita kalau boleh kita nak dapat apa yang peraturan itu kita buat. Itu kita. Tapi Allah Ta'ala tak berhajat kepada undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala telah buat. Kita kalau buat peraturan, kalau boleh kita nak dapat manfaat daripada peraturan itu. Syarat-syarat kita buat, biasa kita nak. Biasalah manusia, sifat rakusnya. Islam telah menetapkan prinsip adab dan akhlak yang tidak boleh berubah. Contoh, adab menutup aurat. Macam mana menutup aurat? Kalau dalam mazhab Syafi'i, muka dan tapak tangan saja yang boleh ditengok bagi perempuan. Maka itulah ada punya ukurannya. Kadang-kadang kalau kita ikut kita, kalau boleh, semua boleh buka. Itu kalau kita lah kan, kalau boleh ubah lah. Kita nak review balik lah adab dengan aurat ni boleh tak? Kalau ramai orang nak review tu. Zaman dulu boleh lah kot, gini-gini perang pasir. Dia ada banyak, ada je alasan dia. Punyalah teruk dia kan. Zaman sekarang tak ada lah Ustaz. Dia tak tahu konsep sama, dia ingat apa. Sama apabila kau menedahkan aurat, maka tarikan syaitan tinggi. Syaitanul jinni wal ins. Syaitan jin, syaitan manusia akan mudah terpikat. Adab pemakanan, nak makan, adab berpolitik sebagai kena ikutlah. Walaupun sifat tetap dan akhlak Islam, namun boleh berubah dalam keadaan darurat. Contohnya tetap kau tak boleh makan babi contoh kan. Tapi sebabkan darurat, makan je lah. Darurat tak ada masalah. Mana kena tengok darurat. Darurat ni apa? Darurat ni adalah perkara yang boleh bawa kepada kematian. Ini tidak, belum lagi bau sehari tak makan, pagi petang tak jumpa makanan, terus makan babi. Kenapa kau makan babi? Tak ada makanan Ustaz. Sepatutnya dah nak mati dah. Tenazak nak mati dah, baulah boleh. Kan? Tapi kadang-kadang apabila bab makanan ni, babi pula yang ada depan mata. Bab kancil tak ada, biawak pun tak ada. Itu masalah. Ni kadang-kadang ujian. Jadi bab darurat ni kita tengok. Darurat ni antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Ni kenapa kau pegang tangan perempuan ni? Darurat apanya? Ada lagi benda lain yang boleh digunakan. Jangan sebut darurat. Dan ketentuan dinyatakan melalui kaedah fiqh yang disebut dururah, menghalalkan yang haram. Dururiyat ni menghalalkan yang haram. Maknanya masa itu je. Jangan tidak. Sejak bila ni? Sejak dah 10 tahun lepas. Kau dah tak darurat dah. Dah terasa sedap Ustaz. Tak boleh lah. Dan memberi kelonggaran kemudahan pada umat Islam apabila berhadapan dengan kesulitan. Contoh, bab pemakanan, adab makan. Bab makan, umat Islam dilarang makan babi. Khinzir ni tak sedap lah bunyi ni, babi sedap sikit kan. Memakan daging babi. Namun apabila berlaku keadaan yang tidak darurat, umat Islam tidak dibenarkan makan. Darurat baru boleh makan. Itu pun dengan menyambung nyawa kehidupan. Nak sambung nyawa boleh lah. Tapi banyak lagi benda lain. Ikan lah, apalah kan. Itulah, kadang-kadang pun kita kesian ingat babi ni tayang orang lapar dia datang tayang orang tu nak mati sepatutnya kancil lah datang, tapi tak apalah kebetulan. Seterusnya sambungan, manakala umum bermaksud ketentuan adab dan akhlak dalam Islam secara prinsip sahaja. Pelaksanaan terpulang pada manusia melihat tanpa mengabaikan hukum syarak. Contoh dalam Islam, anak-anak wajib berbuat baik kepada ibu bapa.
Itu konsep macam itulah. Wajib buat baik. Jadi macam mana buat baik tu? Itu tengoklah. Kalau kau buat baik tu tengok macam mana. Adakah kau tengok mak bapak kau dengan bagi duit tu buat baik? Boleh jadi. Adakah dengan kau tak buat bagi mak bapak kau duit, kau tengok berkhidmat dengan dia, mandikan dia, buat apa semua, itu buat baik? Boleh jadi. Jadi tengoklah, yang penting kau buat baik. Yang penting ada tak kau buat baik? Ada, Ustaz. Apa yang kau buat baik? Habiskan harta dia tu, kau buat baik. Kau habiskan boreh dia panggil. Buat baik ni secara umum. Maknanya secara buat baik terpulang kepada anak-anak ikut kemampuan lah. Bagi duit. Ustaz, saya buat baik mak bapak saya bagi RM50. Lepas tu tahun depan pula saya datang ziarah. Bengong betul lah dia. Sebaiklah mak dilahirkan ni. Kalau tidak mak dia buang kat batang pisang dulu. Dah kena makan dengan ulat. Okay? Maknanya tengoklah kemampuan kan. Tengoklah dia punya cara tadi tu buat baik dengan mak bapak. Ikutlah. Nak belikan dia rumah yang selesa, banglo sebiji ke, ataupun bagi rumah ke, bagi kereta ke, ikutlah buat jalan-jalan ke, buat shopping ke. Yang penting hati mak bapak rasa selesa. Yang penting kau buat baiklah dengan mak bapak. Tu saat saya menipu mak bapak itu kau buat baik. Itu kau nak masuk neraka. Right. Seterusnya apa dia? Syariat adabnya mudah. Islam ni mudah je. Tak perlu susah-susah. Kemudian yang dimasukkan adab Islam ni tidak membebankan seseorang yang di luar kemampuan. Tak ada. Islam tak bebankan di luar mampu. Kalau dia tak mampu, sudahlah. Dalam kata lain, adab akhlak Islam ditentukan oleh Allah adalah dalam keupayaan kemampuan manusia. Allah Ta'ala tahu keupayaan dan kemampuan kita. Sebab tu, engkau buat haji wajib bagi yang mampu. Engkau kena keluarkan zakat bagi orang yang lebih duit. Ikut punya haul, ikut punya nisab sebagainya lah. Dan tidak satu pun adab perintah oleh Allah untuk berarti di luar kemampuan tadi. Mesti dalam konteks kemampuan mudah. Yang paling-paling. Seterusnya ada dalam Islam ada toleransi. Disebut tasamuh. Dalam bahasa Arab maksud bermurah hati atau bermudah-mudahan. Ia bermaksud bermurah hati, bermudahan dalam pergaulan sama manusia. Orang yang dapat bertolak ansur, dapat bersabar, mengawal dirinya, mengelak pergaduhan, perselisihan adalah orang yang mengamalkan toleransi. Dia berlapang dada. Dan dalam Islam toleransi bertujuan mewujudkan kerukunan supaya harmoni. Keharmonian hidup bersatu padu. Saya itu tujuan dia untuk misi sesuai dengan makna Islam. Iaitulah aman, damai, sejahtera. Itulah dimanakan dengan toleransi. Dalam Islam juga adab yang ada dipanggil universal. Adab dalam Islam bersifat sejagat, universal. Dia dapat dilihat dari sudut, masa dan zaman. Hebat. Tempat, bangsa, kaum, dengan kata lain, adab dan akhlak sesuai dilakukan pada bila-bila masa. Sejak zaman bila. Sejak zaman dia diturunkan sampailah kepada hari kiamat. Contoh, wajib mentaati ibu bapa dalam urusan kebaikan. Memberi sedekah, melihara dan mengasihi anak yatim, menutup aurat. Yang ditentukan oleh Islam, menjauhkan perkara yang memabukkan seperti arak, menghilangkan akal sebagainya. Demikian juga alat dalam Islam sesuai dilaksanakan di mana-mana tempat, kawasan asal tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Setiap bangsa atau kaum boleh meneruskan amalan atau budaya masing-masing selagi tidak bertepatan, selagi ia bertepatan dengan syariat Islam. Boleh buat. Jangan kau buat benda yang di luar apa yang Islam telah tentukan. Alright. Itu antara kita kata adab-adab dalam Islam, termasuklah universalnya adab dan akhlak ini. Right. Cara meningkatkan akhlak Islam. Kalau kita tengok cara, pertama kita kena mengenal dan menguasai ilmu. Mengenal dan menguasai ilmu akhlak. Kita kena ada lah, upgrade lah diri, belajar, ikut kursus, online, Zoom, macam-macam hari ni. Kita pergilah tambah, kita kenal apa maksud akhlak. Yang kedua, membiasakan diri dengan amalan kebaikan. Kita biasakanlah serta melazimi, kita istiqomah, kita biasakanlah dengan akhlak-akhlak yang baik ni. Kita apabila orang bercakap, orang bagi kita benda, ucap terima kasih. Bila kita tersilap, minta maaf. Apabila kita ni alhamdulillah, mula dengan bismillah, selepas tu ucap alhamdulillah. Apabila nampak alam ciptaan Allah hebat, masya-Allah tabarakallah. Apabila kita dengar musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya ini simple-simple kita ajar. Apabila kita minta tolong orang, mohon tolong, minta tolong, kita minta lah. Okey, seterusnya kita juga mungkin menanamkan azam yang kuat. Kita ni belum berakhlak dengan baik, kita pun dah buat checklist.
Hari ni aku nak buat ni, aku nak berlapang dada, aku nak bermuhasabah, aku nak buat baik, aku nak mana kita dah ada keazaman yang kuat, kita tulis dulu, kita buat jadual kita muhasabah, tengok balik. Sebelum tidur cek balik, kenapa lah aku hari ni marah, kenapa lah hari ni aku begini, kenapa? Cek balik mana kita kena cek balik lah, tengok kita berakhlak ke tidak Seterusnya kita berlapang dada dan menerima nasihat. Apabila orang tegur kita, kita pun insya-Allah lah, terima kasih banyak mana berlapang dada dan menerima nasihat. Jadi kita inilah kita kata cara nak tingkatkan akhlak minta orang nasihat kita boleh Alright. Jadi sebenarnya ciri keberkesanan akhlak mendorong kepada kemuliaan hidup manusia Sebab banyak tapi kita ambil beberapa perkara. Pertama, belas dan jelas dalam pertuturan. Ni kita kadang-kadang dalam bercakap, kalau kita dapat keberkesanan, akhlak mendorong kepada kemuliaan dan kehidupan yang kita bercakap ni. Cakap kita jangan ada menipu. Lepas tu kita ada beramanah. Apabila orang bagi kerja, jangan kita khianat. Jangan kita ada di sebalik yang tidak boleh. Kita kena ada bersemangat dan bercita-cita tinggi. Kena ada apa matlamat kita dalam akhlak kita nak apa the end of the di akhir kita nak apa dan memelihara lidah kita lidah kita jangan banyak membawang ini lidah guna tangan kan guna tulis membersihkan diri hasad dengki dan dendam ini kadang-kadang banyak ni tempat kerja dendam dengki kan dengan kawan-kawan dengki dengan adik-beradik dengki dengan buat bisnes sama bisnes dengki dalam bab politik dengki kena buang ni kalau kita ada perasaan hasad dengki, kita mati cepat dulu. Sebab apa? Akan ada penyakit hati. Bila penyakit hati, jadi penyakit fizikal. Ni kena buang. Kalau ada dengki ni biasa dia tak lama lah tu. Ada dengki. Tu saya tengok orang tu dengki hidup lama je. Memanglah, hidup lama di akhirat nanti KO juga. Melahirkan pengorbanan. Orang berakhlak ni berkorban. Berkorban. Berkorban apa saja. Harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sehati dan sejiwa. Maknanya berkorban ni semualah, hartalah, apalah, semua korban. Berperi kemanusiaan, kena ada. Ini membentuk akhlak yang hebat ni. Lemah lembut serta keprihatinan, dia prihatin, lemah lembut. Melakukan pekerjaan yang baik, dia buat benda-benda yang baik. Berfikiran logik kan tak semua benda logik tapi salah satunya untuk kita nak menetralkan keadaan kita kena bagi satu pemikiran logik kepentingan dialog dia boleh berdiskusi berbincang dan berukhuwah dalam menolong inilah antara perbahasan kita dalam kita nak sebut akhlak dalam Islam wallahu a'lam. Okay, off record.